Satu perkara yang mesti diketahui, apa makna orang mendapat sedekah dan apa beza orang kaya mendapat hadiah. Orang miskin mendapat sedekah, dia memiliki daging korban. Orang miskin, entah pening lah. Kau tuan-tuan nak take 5. Boleh pergi tak? Boleh ya? Orang miskin mendapat daging korban, dia memiliki. Memiliki apa? Dia ada pindah milik, daging tu jadi dia punya. Maka bila kata dia punya, dia boleh tasarruf, dia boleh menguruskan daging korban sesuka hati. Dia nak makan boleh, dia nak jual boleh, dia nak bagi ke orang miskin lain boleh, dia nak bagi ke orang kaya lain boleh, dia nak lempak buang pun dia punya pasal. Dia punya. Orang miskin. Ini hak 80 orang miskin tu, dia dapat 4 kilo, dia nak makan boleh, nak jual boleh, nak apa boleh, nak apa boleh, nak apa boleh. Okey. Tapi tak boleh. Tapi dia tidak boleh memberi kepada mana-mana orang kafir. Itu ada dalam apa nama Sabil Muhtadin. Tak bagi kat orang kopiah, tak boleh juga. Pasal dia benda ibadat. Kemudian orang kaya yang mendapat jalan hadiah tidak memiliki. Dia dapat daging korban, tidak menjadi hak milik. Ustaz, bagi contoh kawan-kawan saya lah, Ustaz Abu Mansur dapat daging korban orang lah, orang punya amai kat kita, bukan kita punya. Kita tuan korban pun bukan kita punya. Bukan kita punya. Ustaz Ustaz Subki dapat orang bagi daging korban pun tak jadi hak milik. Kita hanya lebih kurang taraf kita macam pi makan kenduri. Entah buat kenduri, panggil anak pergi makan. Anak boleh makan tak? Boleh. Tapi anak memiliki tak? Tak boleh. Tepi rumah kenduri, kan? Rumah dia buat kenduri kan? Kita bawa apa? Bawa siang. Makan pun makan, lepas tu tapau. Tapau pun tapau. Boleh tak? Banyak mana orang sambil-sambil nak balik kenduri, dia balas apa? Dia balas kuih, biskut yang orang nak bagi, kuih kacang-kacang apa tu atas meja. Boleh ambil tak? Tak boleh, orang bagi makan dia. Ataupun orang buat kenduri, saya ambil apa kacang-kacang banyak-banyak tu, saya himpun, saya pergi jual di kedai, boleh tak? Lagi tak boleh, haram. Ataupun saya panggil orang lain main makan, boleh tak? Tak boleh, saya bubuh Ustaz Abu Mansur, entah tak panggil dia, nak bawa dia bagi makan sama, boleh tak? Tak boleh. Kecuali tuan kenduri bagi izin. Okey, jadi daging korban orang kaya tidak memiliki, dia hanya boleh makan, masak bagi orang makan, ataupun bagi kepada fakir miskin. Boleh. Dan dia tidak boleh haram, dia tak boleh apa? Tak boleh jual, tak boleh hebah, tak boleh itlaf. Itlaf maknanya memusnahkan. Saya dapat daging korban banyak. Ni tuan-tuan semua buat korban, kononnya mengaji kat saya, mai bagi seorang sekilo. 100 anak murid, 100 kilo ada di rumah. Lebih kurang sekong. Saya orang kaya. Sebab orang kaya gelap, saya bukan orang kaya. Tapi orang pada bab korban ni kaya lah. Kita ni tunggu jadi macam Ustaz Abu Mansur baru kaya. Tara-tara saya tak kata kaya lagi. Okey. Orang kaya, saya tak mau nak makan, saya tak mau nak apa, saya jual. Boleh tak? Tak boleh. Haram. Kalau jual, kena pergi beli ganti hak mentah bagi ke orang miskin. Nilai. Bukan nilai tu, kilo tu.
Berapa kilo kita jual? Tak boleh. Okey. Yang kedua, tidak boleh hebah. Saya orang kaya, nak ambil bagi kat ustaz. Ustaz orang kaya juga. Tak boleh juga. Dapat daging korban banyak ni. Saya tak boleh bagi pada ustaz. Saya ustaz orang kaya. Orang kaya yang dapat daging korban pada jalan hadiah, tidak boleh menghadiahkan kepada orang kaya lagi. Tak boleh hebah lagi. Yang ni banyak berlaku. Dia beradik main rumah, nak balik kampung lah apalah, bagi. Tak boleh. Sebab tu kata, jangan seronok sangat duk curi daging korban, ambil daging korban. Dia payah pengurusannya. Biarlah, kali ni kita buat korban, memang nak bantu orang miskin. Maka ambil sikit-sikit, ambil berkat. Tu pun kira tumpang rezeki orang miskin. Okey? Jadi, fahamlah kita, orang kaya dapat daging korban tidak memiliki, berbanding dengan orang miskin dapat daging korban memiliki. Sebenarnya tu orang kata dia macam mana pun tak boleh, sebab ada dengar kata boleh bila dah dapat boleh bagilah buat. Siapa kata? Dia kata masak-masak bagi orang Cina jiran sebelah ke apa. No comment. Pasti haduk kata tu pun orang hebat-hebat. Kan? Kita ni siapalah. Nah, abang kata memberi daging korban kepada orang bukan Islam, sama ada korban yang wajib ataupun korban yang sunat, mengikut mazhab Syafi'i pada qaul yang mu'tamad adalah tidak dibenarkan, hukumnya haram. Kemudian ada pandangan sebahagian Syafi'iyah, amanah ilmu saya abang, dalam Iqna' pun ada. Qaul yang kedua, dia kata harus, iaitu pada korban sunat, tetapi tidak harus pada korban wajib. Yang harus pada korban sunat itu, moga-moga tuan korban tu yang bagi. Tuan korban tu yang bagi. Ataupun orang dapat korban, masak bagi makan, itulah. Tapi Pulau Pinang kita pernah mesyuarat dalam bab tu, dan mana tu asal lah. Keputusannya tak boleh juga. Walaupun masak ke apa, tak boleh juga. Kalau bagi juga kena ganti. Orang yang bagi makan tu lah. Orang yang pergi makan tu kena ganti. Ustazah. Orang yang bersiang. Orang yang bersiang mengambil mana-mana bahagian korban sebagai upah dia bersiang, hukumnya adalah haram. Jadi dia kena macam mana? Dia ambil macam orang lain juga. Ustaz Abu Mansur, orang buat kerja ke, orang tak buat kerja? Orang buat kerja kena bayar upah. Kalau dia buat kerja sukarela, sukarela. Kalau dia buat kerja mau upah, bagi upah. Okey? Kemudian nak bagi daging korban, kata ni beda hang kerja, ni beda hang kerja, ni beda hang kerja, yang tu tak boleh. Dia kena ambil macam mana orang lain. Kalau dia miskin, dia ambil lah 4,5 kilo. Kalau dia orang kaya, ambil lah 600 gram. Kalau ada tulang-tulang, Ustaz Abu Mansur kena urus. Hantar tulang kat orang miskin sama, hantar tulang kat orang kaya sama. Macam tu. Fair and square. Duk berebut. Kalau berebut, cari 2-3 orang miskin hal 80 tu, bagi kat mereka dulu, siapa mau minta kat mereka tu. Senang. Cari 5 orang hak miskin tu, dia pemai hari korban tu, okey, pakcik duk tangisan. Okey, tulang ke apa yang duk nunu mau hak ni mau berebut, kalaulah berlaku berebut. Biasa berebut apa? Berebut apa? Kepala lagi? Ekor? Kulit pun berebut, nak buat apa? Kulit pun berebut. Tak apalah. Kepala, kulit, ekor, tak apa. Ustaz kena tegah itu. Tak apa. Saya akan urus dengan cara yang paling baik. Ambil kulit tu, ambil kepala tu, semua himpun setempat. Ambil seorang fakir miskin. Okey, ustaz diberi kuasa untuk mengagihkan. Okey, semua kepala, 10 kepala ni, saya sedekah kat makcik. Tu, terkejut makcik tu. India kepala semua dengan tanduk-tanduk. Tak apa. Makcik terima lu. Makcik tu pun terima. Kepala 10, ekor pun 10, apa lagi? Kulit pun 10.
Hak mana yang mau kepala ekor tadi? Tanya makcik ni, dia bagi ambil. Abang kat makcik jangan bagi saja makcik. Makcik pun pandai. Siapa mau kepala seketui 120. Ekor seketui berapa? Ekor berapa? 50. Ekor 50. Ekor 50. Lepas tu kulit 50 ke? 50. Okey, makcik tu dapat duit. Makcik boleh jual tak? Boleh. Bila ustaz dah agih kat dia, jadi milik dia. Ataupun makcik tu tak, makcik tak maulah duit-duit pun siapa nak ambil lah dia 1000 tu lah. Tapi supaya orang kaya faham yang mereka duk teringin sangat tu adalah milik orang miskin. Ustaz buat Ustaz. Cari 2 orang ke 3 orang ke ni. 2 kepala ni pakcik punya, 2 kepala ni pakcik punya, 2 kepala ni pakcik punya. Ekor ni pakcik punya, ekor ni pakcik punya, ekor ni pakcik punya. Pakcik boleh bagi saja siapa pun dan pakcik boleh jual. Ya. Orang miskin tak mau terima, kata, okeylah ni pakcik wakil kat saya untuk terima bagi pihak pakcik. Kemudian pakcik wakil kat saya untuk jual bagi pihak pakcik. Sekali dapat duit saya bagi kat pakcik. Dia maunya. Dia pun kata, saya wakilkan pada nak sembang 2 hari tak habis banyak benda. Okey. Kalau macam tu, ambil wakil daripada orang miskin untuk kita terima bagi pihak dia, kemudian ambil wakil daripada dia untuk kita jual bagi pihak dia. Boleh. Tak, sebenarnya ustaz pun boleh hadiahkan. Tak macam ni. Bila tuan korban bagi kuasa kepada pengurusan untuk mengagih, ustaz boleh agih kat siapa saja. Tapi kepala dengan ekor ni sering menimbulkan masalah, bergaduh. Ustaz pasal apa bagi kat dia tu? Pasal apa bagi kat kau ni? Pasal apa bagi kau ni? Jadi serabut. Saya punya pandangan lah, nak pergi bersih masalah serabut tu, bagi kat orang miskin. Siapa nak pergi beli kat orang miskin tu. Tapi kalau orang miskin pun dah tak mau, balik pada ustaz balik lah. Ustaz buatlah macam mana pun. Ekor tu dia mau. Kepala tu. Kepala tu dia betul. Kepala saya ingat game Bangla suka. Game Bangla suka. Okey tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah. Ya. Depa sendirilah nak bagi kat orang buat kerja tu bukan kerana upah, kerana nak hadiah, kerana nak sedekah, boleh sebenarnya. Boleh. Tapi jangan kerana upah. Upah bagi duit lain. Upah bagi duit lain. Apa? Boleh. Tak ada masalah. Jangan bagi kerana upah. Tapi tuan-tuan, memang banyak benda kalau kita nak bincang, tapi sekurang-kurangnya ada sinar di hujung jalan untuk kita uruskan ibadah kurban dengan sebaik mungkin dan kita beroleh pahala dengan kita menguruskan ibadah kurban ni dan jadi kebajikan kepada kita dunia dan akhirat. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap, dan kalau ada terkhilaf, dan kalau saya silap, saya minta tuan-tuan tolong betulkan saya. Inilah apa yang saya faham, panjang apa yang saya lihat, saya belajar dan saya dapat daripada guru-guru saya, dan moga-moga perkongsian ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang disebarluaskan. Amin ya rabbal alamin.